Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Laporan kali ini adalah laporan yang paling panas sekali. Laporan Ketua Audit Negara 2022 menyatakan bahawa 681,71 juta, 600 saudara, bukannya 60, bukannya 6, tapi 681,71 juta ringgit Malaysia dana awam hilang. Ini membuatkan kita agak marah, ini membuatkan kita agak terkejut dan tertanya-tanya, ke mana dana awam itu hilang? Pergi mana duit 681,71 juta ini? Mau tahu? Ikuti terus laporan daripada laporan Ketua Audit Negara ini. Jangan skip, ikuti terus. Laporan Ketua Audit Negara LKAN 2022 mendapati sejumlah RM681,71 juta dana awam direkodkan hilang serta rugi selepas kegagalan 6 program. Ia membabitkan kegagalan pengurusan program padi yang berjumlah 660,14 juta, pengurusan pembangunan hartanah Lembaga Pembangunan Langkawi RM14,33 juta dan pengurusan dan kawal selia senjata api jabatan serta agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri RM6,34 juta. Selain itu, kegagalan pengurusan program pemeliharaan kawasan perlindungan marin yang berjumlah RM0,49 juta, program galakan pelaburan bagi sektor perkilangan RM0,29 juta dan pengurusan program bandar selamat sebanyak RM0,12 juta. Perkara ini antaranya berkaitan pemberian pengecualian denda yang dikenakan ke atas, kelewatan pembekalan dan penghantaran baja, penyaluran subsidi dan insentif pesawat tidak optimum, kegagalan mengutip hasil pajakan tanah dan perolehan secara penggantian pelupusan senjata api tidak dibekalkan sepenuhnya, kata laporan itu. Pada itu, laporan Ketua Audit Negara 2022 juga merekodkan 3 kes pembaziran bernilai 21,35 juta ringgit yang melibatkan pembaziran dalam pengurusan pekerja asing melalui sistem pengurusan pekerja asing bersepadu dan Foreign Worker Centralized Management System berjumlah RM19,39 juta. Seterusnya, pembaziran dalam pengurusan program pemeliharaan kawasan perlindungan marin RM1,04 juta dan pengurusan program memperkasakan kapasiti, kebolehan dan daya saing industri pembinaan RM0,92 juta. Kes yang dibangkitkan antaranya berkaitan sistem yang tidak digunakan secara optimum, di mana 11 daripada 14 modul sistem EPPAX tidak digunakan dalam sistem atau proses pengurusan pekerja asing, projek pangkalan hadapan yang siap pada tahun 2020 tidak dapat digunakan dan peralatan kelengkapan latihan tidak digunakan sejak diterima pada tahun 2018, kata laporan itu. Sementara itu, pembayaran tidak teratur bernilai RM1,52 juta dalam pengurusan program Podium Sukan Elit dan pengurusan program memperkasakan kapasiti, kebolehan dan daya saing industri pembinaan. Saudara-saudara sekalian, dengan laporan ini banyak netizen yang bertanya, siapakah kerajaan atau pentadbir semasa kejadian laporan Ketua Audit Negara tahun 2022 ini sehingga negara kehilangan dana awam sebanyak RM681,71 juta ini, yang pastinya bukan Anwar Ibrahim yang berkuasa ketika itu. Siapa yang berkuasa? Anda boleh jawab sendiri, Anda ketahuinya sendiri. Begitu banyaknya uang negara ataupun dana awam yang hilang. Hilang ke mana? Kita pun tak tahu. Harap-harap boleh dicari semula.
Kalau wang ini dijumpai, pasti ia dapat mengubah banyak perkara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu lagi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong Bakal Baharu, Malaysia. Sultan Ibrahim kata beliau baginda mahu utamakan 33 juta rakyat Malaysia dan bukan lagi 222 ahli parlimen. Daulat tuanku, kami rakyat Malaysia menghendaki inilah yang benar-benar berlaku. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat 222 ahli parlimen yang terpilih pada hari ini mempunyai kuasa bukan kerana mereka yang berkuasa sebenarnya, tapi harus diingat tangan kita lah yang berkuasa mengundi dan menjadikan mereka ahli parlimen. Tapi terkadang kita juga terlupa bahawa ahli-ahli parlimen ini sebenarnya bermajikankan rakyat. Tapi ramai ahli parlimen sekarang ini lupa realiti itu. Mereka menyangka mereka lah yang berkuasa dan mereka mengejar kuasa. Sedangkan rakyat pula terhinjut-hinjut nak hidup, terhinjut-hinjut nak minta pertolongan. Tapi ramai ahli parlimen di luar sana yang masih sibuk nak menyebut kuasa, nak mendapatkan kuasa dan mahu pula mencantas kerajaan, cuba menggugat kestabilan yang sedang atau tengah dinikmati oleh rakyat Malaysia. Pada pendapat beberapa netizen dan juga penganalisis politik, mereka kata Malaysia sekarang ini sudah cukup aman dan stabil. Jangan lagi cuba ditebuk, cuba dirampas atau dijatuhkan, ditumbangkan. Kata mereka, kalau nak tumbangkan, bersabarlah, tunggulah sehingga pilihan raya. Kerana kuasa pemilih itu sebenarnya daripada tangan para pengundi dan rakyat Malaysia, bukannya di tangan 222 ahli parlimen, kata mereka. Jadi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong, kami, rakyat tuanku ini sangat-sangat mengalu-alukan, menyambut dengan hati gembira titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini, iaitu mahu mengutamakan 33 juta rakyat Malaysia dan bukannya 222 ahli parlimen yang seringkali bukan dapat membantu, bahkan membuatkan rakyat lebih terabai kerana mereka sibuk berebut, bergaduh dan sebagainya. Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menegaskan akan mengutamakan kepentingan rakyat apabila menjadi ketua negara berkuat kuasa pada 31 Januari tahun depan. Pastinya peringatan daripada Sultan Ibrahim ini akan membuatkan semua lutut ahli parlimen mula bergetar, mula bergegar. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang nak cuba-cuba mahu merampas kerajaan. Kerana saya pasti ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong ini tidak akan membenarkan perkara tersebut berlaku. Yang mana menurut perlembagaan, baginda boleh memilih Perdana Menteri mengikut atau memperkenankan Perdana Menteri itu adalah bidang kuasa ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkata, tumpuan baginda sebagai yang di Pertuan Agong ke-17 adalah mengutamakan kepentingan 33 juta rakyat dan bukannya melindungi 222 ahli parlimen. Sultan Ibrahim menyifatkan kedudukan sebagai ketua negara yang akan berkuat kuasa pada 31 Januari tahun depan itu juga bukan kenaikan pangkat, sebaliknya tambahan tanggungjawab yang memerlukan pengorbanan masa dan tenaga. Titah baginda, saya merasakan negara pada hari ini telah dijangkiti satu virus yang pernah saya sebutkan dahulu semasa di Pasir Gudang, yaitu virus perpecahan titah baginda. Virus ini berpunca daripada pemimpin politik yang sanggup berbala, caci-mencaci, menabur fitnah dan memecah perpaduan rakyat demi mengejar kuasa dan kedudukan demi kepentingan diri sendiri, kata Sultan Ibrahim di Facebook. Sultan Ibrahim berkata demikian sempena Majlis Istiadat sambutan ulang tahun keputeraan baginda yang ke-65
di Dewan Singgasana Istana Besar Johor Bahru. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.